أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علمنا ما جهلنا ya Allah Engkau ajarlah kami perkara yang kami jahil wa zakirna ma nasina Engkau berilah kami ingat perkara yang kami lupa Rabbi syrah li sadri ya Allah ya Tuhanku Kau lapangkanlah dadaku wa yassir li amri Kau permudahkanlah urusanku wahlul uqdatan min lisani Kau rambaklah simpulan pada lidahku yafqahu qawli moga-moga yang memahami yang mendengar memahami perkataanku Allahumma yassir wa la tu'assir tamim bi khair ya Allah Kau permudahkan jangan Kau susahkan yang dirahmati Allah pengurusi surau Tuan Imam Tuan Bilal seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi tuan-tuan kesihatan yang baik pada malam ini masih lagi kita dipanjangkan umur kita tuan-tuan maka dengan umur yang panjang ini dengan sihat tubuh badan ini maka kita dapat sama-sama menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga seluruh amalan baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah akan diberi ganjaran pahala yang sebaik-baiknya. Moga-moga kita dapat kebahagiaan di dunia bahkan juga kebahagiaan yang lebih utama kebahagiaan di akhirat insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dan moga-moga tuan-tuan kita memperoleh kebaikan daripada pertemuan kita, manfaat daripada pertemuan kita ini tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, manusia ini dalam kehidupan dia akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbagai-bagai. Dan banyak ujian-ujian ini tuan-tuan kebanyakannya Allah jadikan dengan tujuan tuan-tuan Allah nak angkat darjat manusia itu tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi manusia dia kena faham ya bila Allah bagi sesuatu kepada dia ya ada sebab ada hikmah yang besar tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran tuan-tuan dalam surah Al-Fajr Allah kata tuan-tuan a'udzu billahi minasyaitonir rajim فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ Allah kata dan insan manusia ini sesungguhnya insan manusia ini apabila Allah beri kepada dia faqramahu kemuliaan wa na'amahu dan juga nikmat yang banyak fayaqulu rabbi dan manusia ini akan berkata sesungguhnya Tuhan aku telah akraman telah memuliakan aku dan sebaliknya Allah kata wa amma iza mabtalahu faqadara alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan dan apabila Allah telah menyempitkan rezekinya ya Allah jadikan rezekinya sikit Allah susahkan dia fayaqulu rabbi ahanan maka manusia itu mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan aku telah menghina aku. Tuan-tuan. Ini adalah salah satu daripada persepsi tanggapan manusia kepada Allah. Bila Allah bagi kepada dia dengan ya kemuliaan, dikenali orang, dimuhormati, Allah bagi kepada dia nikmat banyak, maka dia kata Allah muliakan dia. Tapi bila Allah uji dia dengan Allah sempitkan rezeki, maka dia kata Allah hinakan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itu tuan-tuan ya kita hari ini saya sebut tadi Allah uji ya. Di sini ujinya
dengan wabak penyakit denggi. Ya. Kalau di Kelantan baru ni diuji dengan ujian balak, ya, iaitu banjir, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab apa? Tujuannya supaya Allah dapat nilai keimanan manusia ini, tuan-tuan muslimin muslimat. Karena manusia yang beriman dalam Quran bila sebut iman, dia tak sebut iman sahaja, dia ada, ya, dia punya sambungannya. Bila ada iman amanu, dia ada wa amilus solihat. Itu kaedah dia. Kalau Allah sebut dalam Quran amanu, dia tidak amanu saja, iman saja, tak, dia ada wa amilus solihat. Orang yang beriman, yakin, dan bukan beriman saja, tapi ada wa amilu, orang yang beramal. Amal pula, amal bagaimana? Wa amilus solihat, amal soleh. Sebab kita orang Melayu bila sebut amal, amal ni dia kira benda baik. Dah haji tengah buat benda, haji tengah beramal. Beramal tu kira benda baik. Amal ni umum. Ada hak solehat, ada sayyiat, ada hak soleh, ada hak jahat. Tapi orang kita dia tak sebut. Haji tengah beli nombor ekor, dia tak kata haji tengah beramal. Tak ada. Itu kaedah kita. Tapi nak suruh kita faham. Bila amal ni perbuatan, ya, amal ni ada dua lah. Sama ada perbuatan yang baik, perbuatan yang tak baik. Jadi orang yang beriman, dia tidak cukup sekadar dengan amanu. Banyak kalau kita jumpa, tuan-tuan, ayat-ayat berkait dengan amanu ni, dia mesti ada, ya, wa amilus solihat. Tak? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Contoh tak? Maknanya Islam meletakkan bahawa yang pertama dia kena ada iman. Orang yang Allah uji ni antaranya orang yang beriman. Tak? Ya? Maknanya tuan-tuan bila sebut iman, iman ini dalam bahasa Arab, bahasa kitanya yakin. Yakin itu iman, ya? Dan bila sebut yakin, yakin ni benda yang tak nampak, benda yang duduk dalam hati. Mana orang nampak, tuan-tuan? Sebab itu bila sebut rukun iman, ada rukun iman 6 perkara yang disebut tu, biasa kita belajarlah tak, rukun iman 6 perkara. Maka dalam 6 ni semuanya melibatkan perkara kerja hati. Manusia tak nampak. Iman, beriman dengan Allah. Tapi bahasa Quran dia sebut 2 aja. Iman Allah dan hari akhirat. Dia simpul 2. Mana iman, percaya Allah, percaya hari akhirat, percaya Quran. Benda-benda begini, tuan-tuan, dia tak boleh kita nak bukti kerana dia melibatkan masalah hati. Ya, kita kata kita beriman. Ramai orang kata saya beriman, tapi macam mana kita nak kenal dia beriman ke tidak? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Cukupkah sekadar kamu kata kamu amanna, kamu beriman, kamu percaya, ya, yakin. Wa hum la yuftanun, sedangkan kamu belum diuji. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau kita tanya orang, iman tak? Iman. Macam mana kita nak tahu dia benar-benar beriman atau tidak? Maka, tuan-tuan, sebab itu dalam Islam, dia tidak sekadar amanu, tapi dia ada wa amilus solihat. Hasil daripada kita yakin, maka ada hasil. Apa dia hasil? Wa amilus solihat, amal baik. Itu hasil dia. Tapi kalau dia kata beriman tapi tak ada amal soleh, tak ada benda baik, tak ada hasil, maka bohonglah, tuan-tuan. Ya, macam kita, kalau kita belajar dulu-dulu, tok guru kita sebut kalau dalam hutan tu ada rimau, ni orang dulu-dululah belajar tauhid tu tak, ya. Kalau dalam hutan tu ada rimau, mana hati kita yakin dalam hutan tu ada harimau, maka tuan-tuan, kaki kita ni, amal kita, kaki ni dia tidak akan melangkah pergi masuk. Dia akan melangkah pergi menjauhi. Atau perbuatan itu hasil daripada mana? Hasil daripada tadi, yakin, iman tadi. Betul, tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, dia tidak ada rukun Islam saja. Dia ada satu lagi kita panggil rukun. Tidak ada rukun iman saja. Dia ada satu lagi rukun Islam. Rukun Islam
kita nak terjemahkan keyakinan kita, tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, syahadah, mana kena sebut, ya, ucap. Kemudian kita ada solat. Dalam banyak-banyak ibadah, solat nombor 2. Ya, dia tidak meletakkan haji, dia tidak meletakkan puasa dulu, tapi solat. Kenapa solat? Kerana solat ni tuan-tuan, benda yang kita akan buat selalu, membuktikan kita takdir amanu, beriman. Orang masuk Islam pukul 10.30, 1.30 nampak Islam, solat zuhur. 4.50 nampak Islam, solat asar. 7.30 Islam nampak solat zuhur. Itu kaedah. Tapi kalau nak tunggu puasa, puasa lambat bulan Ramadan. Nak tunggu haji, haji lagi lambat. Tunggu queue giliran. Anak saya tahun lepas saya daftar 5 tahun seorang, 4 tahun seorang. Pergi haji tahun bila? Tu tahun lepas ni daftar, tengah tahun. Ya, 4 tahun seorang, 5 tahun. Pergi haji bila? 2070. Bayangkan. Kalau kata Islam nak kena haji, lambatlah tuan-tuan, 2070. Lepas tu haji kena daftar tuan-tuan. Jangan tak daftar. Kalau tuan-tuan daftar umur 40, 50, nak 50 baru daftar, 10 kali kenuri arwah tak pergi lagi tuan-tuan muslimin muslimat dah. Jangan main-main. Haji dah. Kita jangan buat mudah. Tak apa, saya duit banyak, esok saya pergi package jangan. Kok belum sempat pergi, mati dulu tuan-tuan. Sekarang ni banyak mati mengejut. Tadi dapat WhatsApp pelakon tu kan, Harun Saleh Bacik dah meninggal mengejut tuan-tuan. Tengah di tandas. Allahu akbar tuan-tuan. Moga-mogalah Allah cocok dia roh dia dah. Jadi nak sebut tuan-tuan. Maknanya hari ni orang mati mengejut, jangan kita senang. Apa saya jangan. Kurang-kurang kita daftar, kalau belum pergilah daftar tuan-tuan. Kalau Allah tanya esok ada jawapan. Dah ya, saya daftar dah. Dah tak boleh pergi lagi, tunggu queue, tu bukan masalah kita tuan-tuan semua. Jadi maknanya ya, dia solat dulu. Karena solat ini perkara yang pertama akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu alaihi fi yaumil qiyamah as-salah, kata Nabi. Benda hak pertama sekali dihisab akhirat besok solat. Maknanya tuan-tuan. Lepas tu kalau kita tengok Quran lah tuan-tuan ya. Bila sebut solat ni tuan-tuan, dia cerita solat ni lama tuan-tuan. Bukan sejak daripada Nabi pergi ambil perintah, dapat perintah daripada Isra' tu tidak. Tuan-tuan ya. Kalau buka Quran kita baca surah Ibrahim sebagai contoh tuan-tuan ya. Dalam banyak-banyak doa Nabi Ibrahim ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim doa apa tuan-tuan? Dia kata Rabbi ja'alni muqimas salah. Ini antara banyak-banyak doa Nabi Ibrahim, dia doa Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah ya Tuhanku, kau jadikanlah aku orang yang solat. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Minta ya Allah kau jadikan aku orang yang solat. Betul? Wa min zurriyati, bukan aku seorang je, tapi juga zuriat keturunan aku, anak cucu aku orang sembahyang. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah ya Tuhanku, taqabbal ni maknanya terima. Kita lepas main sebut dah, taqabbalallah minna, ya. Moga Allah terima ibadah kita tu. Taqabbal ini maksudnya yalah, kalau kita faham Arab ni dia nampak ni, taqabbal ni makna terima sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Nabi Ibrahim dalam doa dia sebut, waktu itu solat dah cerita solat tuan-tuan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Tuan-tuan, cuba kita balik pada diri kita. Dalam banyak-banyak doa yang kita doa tuan-tuan, pernah tak kita doa, ya Allah kau jadikan aku orang solat? Ada tuan-tuan. Ada pernah tuan-tuan? Kalau ada alhamdulillah. Yang doa bukan manusia biasa. Yang doa ini Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, dah Nabi Ibrahim ini manusia yang diletak satu gelaran bagi dia, Khalilullah. Khalilullah, tuan-tuan. Nah, kalau Nabi itu Habibullah. Habibullah ni di atas lagi pada Khalilullah. Tu taraf dia itu dalam doa minta ya Allah kau jadikan aku orang salat, zuriat aku orang salat.
Tiba-tiba kita yang tak ada Khalilullah pun, tuan-tuan, tak pernah doa Allah, tuan-tuan. Ya Allah, kau jadi kalau anak aku periksa dapat cemerlang, itu mungkin kita ada. Pasal kita duk nampak dunia periksa. Ya, anak dapat tak cemerlang, kita marah, tuan-tuan. Ya, dalam mesyuarat agung PIBJ jenuh menjawab cikgu, tuan-tuan, kenapa anak saya tak cemerlang, tuan-tuan? Tak pernah mak bapak tanya, kenapa anak saya ni tak dipaksa sembahyang? Tak ada, tuan-tuan. Nah, pasal kita duk nampak itu. Ya, dapat keputusan tu kalau UPSA tu mak nak 5A, dapat 5B. Oi, marah, tuan-tuan. Ya, mak marah, ayah tak sedar dia dulu 5E lagi teruk, tuan-tuan. Muslimin. Ya. Saya nak sebut kenapa kita tidak pentingkan solat ini sebagai salah satu daripada wa amilus solihat tadi. Amal tadi, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak yang nombor 1 tu. Ya, itu Nabi Ibrahim doa. Zuriat aku, nah, anak aku boleh solat juga, ya. Dan itu contoh, satu contoh. Kemudian bila Allah sebut kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni ada gelaran dia Kalimullah, pasal dia boleh dialog dengan Allah, tuan-tuan. Ya, dah. Nabi Musa dalam banyak-banyak perintah Allah kepada dia, tuan-tuan. Ya, bila Allah suruh perintah Allah perintah kepada dia, perintah dalam banyak-banyak perintah Allah sebut dalam surah Taha tu, tuan-tuan. Ya, Allah kata apa, tuan-tuan? Allah kata innani anallah, inna sesungguhnya aku, kami. Ya, innani anallah, aku Allah, 2 kali aku. La ilaha illa, nah, tiada Tuhan yang disemua melainkan ana. La ilaha illa, mana tidak disemua melainkan aku, yakni Allah. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Hujung tersebut antara perintahnya, hendaklah kamu abdikan diri padaku dengan kamu wa aqimis salat, dirikan salat. Nampak, tuan-tuan? Bukan pada Nabi Muhammad dak, Nabi Musa. Dan Nabi Musa zaman bila tu? Zaman lama sebelum Nabi Muhammad lagi, tuan-tuan. Suruh solat. Nak sebut kepentingan ni. Kemudian tengok pula cerita Luqman. Luqman ni ada satu surah Quran nama surah Luqman. Dalam banyak-banyak perintah Luqman pada anak dia, tuan-tuan boleh baca lah. Ya bunayya aqimis salat. Ya bunayya aqimis salat. Itu antara banyak-banyak tu. Hak mula-mula tu atas tu. Ya bunayya la tusyrik billah. Tu hak mula satu. Hei anak aku yang aku sayang. Ya bunayya anak aku sayang. Kalau anak aku saja, ya beni, tu anak aku. Ya bunayya, ya wahai anak yang aku sayang. Dalam banyak-banyak perintah dia bawah sikit tu dia kata apa? Ya bunayya aqimis salah. Hei anak aku, kamu kena solat. Tuan-tuan. Dan zaman apa ni, Luqman zaman bila? Zaman sebelum zaman Nabi. Dah bayangkan, tuan-tuan. Kemudian bila sebut solat, tuan-tuan, ya, bila sebut solat, kita tengok Quran. Allah biasa bila sebut solat dia menggunakan perkataan, tuan-tuan. Perkataannya ialah, tengok tadi, ya, Nabi Ibrahim doa, ya, Rabbi ja'alni muqimas solah. Itu perkataan dia. Dia kata solat muqimas solah. Apa? Ya, kemudian bila Nabi Musa tadi Allah perintah dia, ya, nah, fa'budni wa aqimis solah. Tengok, aqimis solah. Kemudian apa ni Luqman sebut nak, ya bunayya aqimis solah. Maknanya solat ni bukan sekadar disebut solat dalam Quran, dia guna perkataan aqimus solah wa aqimis solah. Maknanya solat ini kita bahasa Melayu terjemah aqim ni makna diri ke sembahyang. Tapi sebenarnya diri ni dia tak apa tepat, tuan-tuan. Dia tak apa tepat. Ya, kita kalau diri sembahyang, itu dah. Aqimis solah ini dia lebih kepada, ya, bila kita solat itu solat yang ada ilmu. Maksudnya kita faham solat itu sendiri. Ya, solat yang khusyuk, solat yang khudurun qalbu, solat yang di dalamnya, tuan-tuan, kita solat dalam keadaan pakaian kita, makanan kita daripada sumber yang halal.
Itu baru dipanggil tadi aqimus solat. Maknanya solat ni bukan sekadar solat, tapi solat tu maksudnya aqimus solat. Aqim solat dalam keadaan kamu jaga. Ini jaga. Syarat-syarat nak dapat aqimus solat ni banyak. Maknanya tuan-tuan, kalau begitu dalam Quran sebut solat, makna solat ini mesti solat yang ada kualiti, bukan sekadar solat yang kuantiti sahaja, tuan-tuan muslimin muslimah. Solat yang ada ilmu, tahu mana hak kata sunat, mana kata wajib, mana kata syarat, mana kata rukun, mana kata abad, sunat abad, hay'ah dan sebagainya. Kalau boleh. Sebab tu dia tak boleh lari. Ibadah ni dia tak boleh lari daripada ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan orang yang sentiasa cinta kasih dengan ilmu sentiasa hadir, alhamdulillah. Ya, tapi kadang-kadang kita ni hadir juga, tuan-tuan. Ya, kalau bertembung dengan benda lain, itu kadang-kadang tu, ya, jadi tak ramai tu. Saya ingat waktu bulan 12 tu, tuan-tuan, kuliah saya satu tempat, tuan-tuan. Bertembung, kuliah malam tu bertembung dengan bola, Piala AFF Suzuki, tuan-tuan. Bulan 12, ya. Mesej saya, Ustaz, malam ni kuliah kita tunda Tu dia, tuan-tuan, tunda kuliah aku. Kenapa tunda? Tak ada orang, Ustaz. Kenapa orang tak ada? Bola malam ni semi-final. Semi-final baru, tuan-tuan. Malaysia lawan Vietnam. Tunda kuliah aku, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Kita apa berkat gitu, tuan-tuan, ya. Maknanya nilai ilmu ni tak ada bagi kita, tuan-tuan, tak. Tu semi-final pertama, saya ingat lagi. Ahad malam Isnin. Lepas tu, tuan-tuan, besoknya saya pergi kuliah tempat lain di Kelang. Saya cerita, saya kata semalam kuliah saya kena tunda, bola punya pasal. Orang sana beritahu saya, kami ustaz tunda juga. Samalah, tuan-tuan, ya. Dia pun tunda juga, bola punya pasal. Ini, tuan-tuan, nak sebut, tuan-tuan, makna Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat, nilai ilmu itu. Ya, sebab itu dalam Islam ni dia suruh kita faham, tuan-tuan. Bukan sekadar kita apa ni, ya, faham tu lebih penting, ya. Bukan kata belajar juga, tapi dalam kata belajar biar faham, ya. Dah, sebab tu dia kata fiqh tu faham, yufaqih fid din, dah faham agama. Man yuridillah bi khaira yufaqih fid din. Man yuridillah bi khaira, barang siapa yang Allah nak jadikan seorang tu baik, maka Allah jadikan dia faham, bukan pandai, faham. Pandai lain, faham lain. Ini dua benda yang kita kena tahu beza. Faham benda lain, pandai benda lain. Orang yang pandai ramai, ya. PhD ada, ijazah tu orang pandai. Ya, wuduk lah sebagai contoh, ambil mudah wuduk, tuan-tuan. Wuduk ni, tuan-tuan, kalau sebut wuduk, tuan-tuan, ya, antara beza orang pandai dengan orang faham. Saya nak bawa beza contoh, tuan-tuan. Wuduk dia ramai tak faham, ramai tak pandai, ramai. Anak kita umur 6 tahun pandai wuduk, pandai berlaku. Tapi yang faham tak ramai. Macam mana kita nak tahu dia pandai ke faham? Mudah aja. Tengok waktu dia ambil wuduk. Tengok. Kalau jenis orang yang pandai, dia buka paip sampai habis, tu pandai. Habis dia buka sampai kawan sebelah, tak ada air, habis ke dia. Itu maknanya pandai, tidak faham. Kalau faham, dia tak buka habis, buka sikit je. Sebab wuduk ni bukan nak basuh najis, nak angkat hadas. Tak. Maknanya sikit je lah, air sebotol cukup lah. Bukan buka semua, tak. Buka sikit. Itu maknanya faham. Sebab Nabi aja. Nabi bila berwuduk air secupak. Wuduk Nabi secupak. Tuan bayangkan secupak macam mana? Ya, itu wuduk Nabi. Wuduk kita, tuan-tuan, secupak baru berkumur. Secupak, tuan-tuan. Nabi wuduk secupak. Nampak? Itu beza pandai dengan faham. Ramai tak? Ramai, tuan-tuan, yang pandai. Tapi yang faham berapa ramai? Nampak? Ya, ada satu kes, tuan-tuan, ada satu orang, tuan-tuan, saya nak perhati dia masuk sembahyang, ya, masuk sebelah saya. Dia masuk, imam tengah rukuk, dia masuk cepat-cepat, dia takbir, Allahu Akbar. Betul lah tu, takbir tu ihram. Ya, bila dia nak rukuk, Allahu Akbar tu imam bangun. Sami Allah liman hamidah. Bila imam bangun tak ada masalah, cuma tak dapat rakaat. Tapi kawan ni yang dia sebut, dia pandai tapi tak faham. Dia pergi berhenti sembahyang. Kata dia, tak sempat jugalah. Biarlah tak sempat, masalah apa. Nanti imam bagi salam, tambah satu rakaat. Itu orang yang faham. Tadi dia pandai, dia tak faham. Dia pergi berhenti sembahyang. Lepas tu dia relax. Dia tengok orang depan, kain depan.
Oh, gajah duduk dak tengok depan. Tengok sebelah pula. Gajah berdiri minta original kata dia. Tunggu imam bangun nanti kia baru takbir. Ini makna orang yang pandai tapi tak faham. Dan memanglah imam pun sebenarnya boleh. Sebenarnya kalau dia nak lama sikit boleh. Ya, sebab rukuk ni dia rukun panjang. Ya, kalau dia ada rasa ada perasan, ada orang masuk, dia boleh lama sikit. Tasbihnya lama banyak sikit. Biasa 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Lama sikit 5 kali boleh. Nak tunggu kawan tu takbir boleh, tak ada masalah. Ya, rukuk boleh lama sikit sebab dia rukun panjang, macam sujud juga. Ya, tapi janganlah pula pak imam saja pula rasa macam orang masuk Allahu akbar, kalau ni takbir dia pun sami Allah liman hamidah, bangun selalu. Ya, pada muka lah. Apa tu? Lambat tidak? Contoh tak ya? Ada pak imam dia marah, sik lambat, balik-balik muka ni lambat tidak? Ngalah tak? Maknanya tuan-tuan ya, kalau dia ada rasa orang tu baru nak masuk boleh, tapi jangan lama sangat. Kawan tu baru kunci kereta, teng tunggu juga, jangan tak? Lama pula dia nak sebut tuan-tuan ya. Jadi ya, tu beza. Sebab tu dia tak boleh lari daripada kita ni belajar. Alhamdulillah ya, kalau kita ya faham ya, kita nak faham ni ya. Sebab tu kita tengok ya, orang pandai ramai, orang faham tak ramai. Sama juga bila kita sebut tentang hudud. Hudud ni ramai orang pandai tapi tak faham. Bila tak faham ni yang macam-macam tu. Kan? Dia tak faham. Dia pandai, bukan tak pandai. PhD, ada doktor, ada ijazah, ada MA, master, tapi dia tak faham. Bila tak faham tu kadang-kadang macam-macam komen dan sebagainya. Kenapa? Ya. Okey, tanya. Jadi balik, wa amilus solat. Dia kena ada amal. Salah satu tadi solat. Nombor 1. Karena solat ni kalau tak ada tuan-tuan, minta maaf lah. Lain memang tidak akan dihitung hak lain dah. Ya, solat sangkut, solat tak lepas, hak lain minta maaf tak ada. Betul tuan-tuan, kita ni kita duk mikir bukan dunia, kita duk fikir akhirat tuan-tuan. Selamat akhirat ni. Sebab kehidupan kita yang sebenar ni akhirat. Itu bila Allah sebut dalam Quran tuan-tuan, Allah kata wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Allah kata sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Allah nak bagi tahu kita pasal kita ni tak tahu. Manusia ni tak tahu. Manusia ni akal dia lemah. Bila akal manusia lemah, dia perlu kepada sesuatu yang boleh menolong, membantu dia. Apa dia? Wahyu itulah. Wahyi daripada Allah. Sebab itu wahyi ini turun dalam bentuk Quran. Sebab itu bila turun Quran, Allah kata apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'allahu iwaja. Surah Al-Kahfi itu. Ya. Allah bagi Quran ini dalam keadaan Allah kata alhamdulillahilladzi, syukur segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, Quran lah, kepada hambanya kitab. Maknanya tuan-tuan, kalau kita fahamlah makna ayat ni tuan-tuan, maknanya manusia yang begitu akalnya terlalu terhad, tak boleh nak mikir panjang, tiba-tiba Allah pandu kita dengan Quran. Quran turun dalam keadaan Allah kata alhamdulillahilladzi. Makna nak senang ingat macam inilah. Syukurnya Allah turunkan Quran. Dengan ada Quran dapat pimpin kita. Tu maksud hak mudah kita faham. Tuan-tuan, tiba-tiba bila Quran turun, kita tolak tu Quran ke tepi. Kita ambil. Allahu akbar tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, ya, tak betapa kita tak reti nak nilai Quran ni tuan-tuan. Orang buta, dahlah buta, tak tahu apa, kita bagi dia tongkat, dia ambil tongkat, dia campak. Inilah orang yang Quran Allah bagi, tiba-tiba dia tak nak guna. Allah kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdil alkitab. Tak, syukurlah Allah bagi Quran pada hamba. Tak, turun pada hamba Quran. Tiba-tiba kita tak nak guna, kita ke tepi. Allah tuan-tuan. Sebab itu Quran banyak-banyak benda dia cerita tentang benda manusia tak tahu. Apa dia? Akhirat. Manusia hidup atas dunia, manusia tak tahu akhirat sebab tak pernah pergi, tapi Allah bagi tahu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Negara sebaik-baik negara yang sebenar itu ialah akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham. Hujung ayat tu Allah bagi tahu kalau kamu faham. Kalau kamu tak faham nak buat macam mana? Kalau kamu buat-buat tak faham nak buat macam mana?
Mana matlamat kita ini akhirat, tuan-tuan. Ya, yang ada dua hujung. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Ada dua saja. Akhir tu ada dua saja jalan. Dua jalan saja. Syurga, neraka. Tak ada jalan lain dah. Dan bila syurga itu disebut kehidupan sebenar akhirat ini, tuan-tuan, makna dia tak sama macam dunia. Dunia ada kala kita senang, hari ini senang, besok belum tentu. Ada kala susah, ada kala senang, ada kala gembira, ada kala seronok, ada kala duka. Tapi bila akhirat ini dengan kehidupan sebenar, bila senang dia tidak akan susah. Allah, tuan-tuan. Bila gembira dia tidak akan sedih. Batu orang yang duduk dalam syurga dia seronok, dia gembira, sehingga sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang dalam syurga ni tak tidur ke? Oh, tu dia. Mana nak tidur dah seronok. Pergi stadium Shah Alam tu, bola semalam lah, Selangor lawan PDRM kan, tengok berapa puluh ribu tu masuk stadium tu, kan? Seronok tak? Seronok. Ada tak tidur tu? Ada 40,000 contoh ada tidur. Mana ada tidur? Yang tidur tu hari Jumaat khutbah, tu ramai tidur pasal tak seronok. Syurga gitu juga, nak tidur seronok. Allah, tuan-tuan. Batu sahabat-sahabat mana ada keinginan dunia. Kita ada keinginan. Kata tuan, bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pada keinginan datang tadi nak pergi kulah naik Myvi slow ya. Dah, tekan minyak habis dah 104 begitu dah. Potong BMW 5 series dah. Teringin juga kalau aku dapat best juga, ada keinginan. Pasal kita ni tak berapa faham sangat. Sahabat jenis faham. Batu dia tak fikir dunia, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Ya. Kita nak kerja mana? Kerja akhirat. Akhirat itu yang sebenar-benar. Maknanya dia tidak ada penghujung, tak ada ending. Itulah dia. Dunia senang macam mana pun, tuan-tuan, tak pernah susah daripada kecil. Ada penghujung, meninggal, mati habis. Susah macam mana dunia, tak apa. Boleh orang bantu. Tak ada duit sangat, pinjam dengan orang. Tak ada duit sangat, tunggu bantuan BRIM 3 kali setahun, tak ada masalah. Oh susah. Susah sangat, tak ada nak makan. Minta dengan orang bagi. Tapi akhirat tak ada. Nak minta tolong siapa, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab tu ya, amal ibadah ni lah, bukan kata iman, amal dia duit kita. Ya, alhamdulillah kita ni orang yang yakin sungguh, tuan-tuan. Saya baru ni, tuan-tuan, banjir pun ya. Saya sempat pergi 2 kali, tuan-tuan, Kelantan. Saya nak sebut banjir ni, tuan-tuan, rahmatnya banyak, tuan-tuan ya. Allah bagi banjir walaupun kita tak kena banjir. Saya pergi yang pertama tu di Gucci, Manik Urai, dan juga di Kuala Nang. Hak kedua pergi baru ni Raya Cina. Pergi ke Dabung dan juga ke Kemubu. Alhamdulillah ya, orang Selangor ni orang yang pemurah, kita bawa, tuan-tuan. 2 kali pergi tu, campur 2 kali, tuan-tuan, kita bawa sumbangan 40,000, tuan-tuan. Ya, saya Ustaz Razali Omar yang pergi sana lah. Kita pergi di bawah doa Kuala Selangor baru ni, ya, doa ni dai lah. Dai tu kalau seorang, kalau ramai dipanggil doa jamak. Tuan-tuan ya, kita pergi, tuan-tuan ya, bagi bantuan, tuan-tuan ya. Sumbangan tuan-tuan lah, bukan duit kami. Kita tak ada duit nak bagi banyak, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut bila Allah bagi susah ni, tuan-tuan ya. Saya teringat bila mana Allah turunkan surah Wadduha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, Wadduha ni dia surah yang turun bersama dengan surah Alam Nashrah. Ya, kisah dia bila satu orang Yahudi ni dia ahli kitab, orang yang faham kitab, orang yang tahu Nabi tu memang Nabi, orang yang faham Islam tu betul. Tapi dia ni jenis orang yang ya dengki. Orang yang tak boleh terima Nabi daripada kalangan orang Quraisy. Lalu dia pergi datang jumpa Nabi, dia tanya Nabi 3 soalan. Saya tak ingat 2 lagi tu. Yang salah satu tu dia tanya kiamat ni bila. Nabi dia tak boleh jawab. Bila Nabi dia tak boleh jawab, dia tak jawab. Ni kaedah Nabi. Kita kalau orang tanya, kalau tak boleh jawab, jangan jawab, tuan-tuan ya. Sama macam kami lah, orang-orang yang mengajar ni. Kadang tak erti nak jawab juga. Ni masalah, tuan-tuan ya. Kalau aku tak jawab, kan orang kata apa? Ustaz tak erti dah. Jangan. Nabi bila orang tanya, dia tak boleh jawab, dia tak jawab. Dia kata apa?
kamu datang besok. Besok datang. Keluar daripada mulut Nabi datang besok. Sedangkan ya, jawapan itu daripada Allah, ya, wahyu Allah. Nabi ni dia rasa macam yakin besok turun wahyu. Tapi Allah nak bagi tahu kita wahyu ni kerja Allah, bukan kerja Nabi. Allah yang turun ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak Nabi dah. Ikut kehendak dia. Nabi harap esok turun, tapi Allah tidak begitu. Maka Allah tidak turunkan wahyu ni. Maka tuan-tuan menyebabkan bila besok orang datang jumpa Nabi tanya, macam mana mak? Soalan semalam. Kalau kita mak lah tak. Itu contohlah tuan-tuan ya. Kita ni mak ni sebenarnya salah ni tuan-tuan ya. Nabi tu nama dia Muhammad Dal. Kita panggil mat ti ta. Mat tu maksudnya mati tuan ya. Baik sikit. Pak mati. Memang pendek umur sungguh kawan tu dah pakai panggil pak mak sehari 40 kali. Mati sungguh kawan tu. Mat tu mati ya. Mamak kita, mamak pun mati juga. Ya, mamat tu tak mati-mati. Dah itu kaedah bahasa Arabnya. Mana tu nak? Dah. Jadi saya panggillah macam Nabi Muhammad. Dal tu yang terpuji lain dah. Macam mana? Soalan semalam. Nabi tak boleh jawab. Pasal wahyu tak turun, Nabi diam. Bila Nabi diam, Yahudi ni buat cerita. Dia kata Muhammad Tuhan dia marah dia dah. Tuhan dia marah. Tengok jawapan tak ada kata dia. Allah ni pula tuan-tuan dia tak turun wahyu. Lama mana? 40 hari. Dah Nabi ni tuan-tuan bila wahyu tak turun, Nabi ni wahyu ni dia macam kita nasi lah tuan-tuan. Tak makan nasi macam mana? Wahyu tak turun, dada rasa sempit, tidur tak lena, makan tak selera. Ya, dah 40 hari tuan-tuan. Akhirnya turun surah Wadduha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai habis ayat sampai Al-Nasrah. Tuan-tuan ya, Allah bila Allah turun kepada Nabi surah Wadduha, Allah tidak straight to the point. Allah mulakan dengan Wadduha wal-laili iza saja. Wadduha ayat pertama, wal-laili iza saja ayat kedua. Tak masuk apa lagi? Yang Allah nak bagi tahu yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu poinnya. Tidak Muhammad, bukan tidak sekali-kali Allah ni meminggirkan kamu, buat tak peduli kamu. Tak, bukan. Itu ayat dia. Tapi Allah mulakan dengan wadduha wal-laili iza saja. So ulama tafsir dia kata, kenapa Allah guna wadduha? Wadduha maksudnya waktu duha yang terang. Wal-laili iza saja, malam yang gelap. Nak bagi tahu kita kehidupan manusia dia macam hari juga. Ada kala terang, tapi takkan duha terang sepanjang. Dah, nanti malam gelap. Hidup manusia ni ada kala senang. Tapi senang ke? Tak. Ada kala susah. Nampak? Selama ni kita senang. Tapi ada kala Allah bagi susah. Orang di Kelantan, senang. Berapa puluh tahun dah senang. Jak banjir dulu. Bah merah tu. 67 berapa tahun nak? Tak susah. Baru ni susah pula. Tapi bila Allah bagi susah, dalam surah Al-Nasrah kata apa? Fa inna ma'al usri yusra. Ulang sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bila Allah bagi susah, ada senang. Allah Akbar tuan-tuan. Hebat Allah tuan-tuan ya. Dia tak bagi susah, dah. Susah, ada senang. Dua kali ulang. Susah, ada senang. Fa inna. Awal ayat taukid tu. Guna taukid. Maknanya, sungguh. Lepas susah, ada senang. Dan ulama-ulama yang dalam orang yang mahir dalam bab sastra Arab lah tuan-tuan ya. Saya tak mahir tuan-tuan ya. Dia menyebut bila Allah menggunakan fa inna ma'al ya, ada alif lam pada usri ya. Al usri yusra tu. Usri tu ada alif lam, yusra tak ada alif lam. Alif lam tu ada makna kata dia. Maksudnya bila Allah bagi susah, fa inna ma'al usri, bersama dengan susah itu, susah tu ada alif lam depan. Makna susah tu sekali. Bersama dia yusra. Yusra dia tak ada alif lam. Maksudnya senang tu banyak. Tu dia tuan-tuan. Allah bagi susah sikit,
senangnya banyak. Saya pergi ke Kemubu baru ni tuan-tuan, borak dengan Pak Imam dia. Pak Imam dia cerita, Allah Ustaz kata dia, kita ni Allah uji banjir sekali je. Tapi senangnya banyak. Daripada banjir bulan 12 sampai bulan 2 saya pergi baru ni raya Cina, kata dia tak putus-putus orang bagi bantuan. Betul lah Allah kata tu. Susah sikit, senang banyak. Sampai tuan-tuan duduk siap-siap lapar pun pergi tak? Pergi tak? Pergi. Sebab banjir, boleh tahu mana dabung, mana limau kasturi. Kalau tak banjir, sampai tak? Mati hidup balik tak sampai. Limau kasturi mana tak tahu. Jangan kata tuan-tuan, aku pun sama orang Kelantan. Tak pernah sampai dabung. Itulah pertama kali pergi dabung. Kerana banjir punya pasal tak? Tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Sampai dia kata apa? Berah dia kata dia. Sampai berulat. Banyak ni tuan-tuan. Kita ada rumah berah dalam tong tu 2 hari dah tak beli tuan-tuan. Tak sempat nak beli kita. Dia berulat. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya. Ini salah satu daripada aman juga. Amal kita menyumbang. Bila Allah uji orang sana dengan banjir, Allah uji kita. Benar tak kita beriman? Okey, benar. Pasal kita kata kita beriman, kita tolong. Bantuan. Macam-macam bantuan, tuan-tuan. Ya. Dan bukan kata orang Islam sahaja, orang bukan Islam pun. Kita melihat tuan-tuan, dia menyumbang. Ya. Ada satu orang tuan-tuan, dia cerita waktu dia mula-mula banjir dulu tuan-tuan ya. Dia nak beli barang untuk hantar. Mula-mula banjir dulu saya tak sempat pergi, tapi kita hantar barang tuan-tuan ya, barang-barang segera. Jadi bila dia beli barang banyaklah 3-4 troli. Kemudian nak bayar tu beratur ramai-ramai, ada orang Cina depan dia. Cina ni tanya dia, pasal apa you beli banyak barang? Dia kata, saya nak pergi hantar ke mangsa banjir. Cina dia kata, oh itu macam banyak bagus. Mana bagus kata dia. Dia keluar dompet, dia bagi duit 200 setengah. You angkat ini duit, you kasih tambah, kasih beli lagi barang. Cina. Tuan-tuan, itu kisah pertama. Saya pula tuan-tuan, ini kisah saya sendiri. Ya. Mula-mula banjir, kita hantar barang melalui unit amal tuan-tuan ya. Kita hantar waktu itu barang segera lah, makanan dan tin yang boleh makan terus, air mineral mula-mula banjir. Beli banyak sumbangan duit kita minta daripada surau-surau yang kita pergi tu. Kita beli, saya dengan rumah saya. Ya, beli 3-4 troli tuan-tuan kat rumah saya tu. Nak bayar. Tadi Cina, ni orang Melayu. Tanya saya, banyak beli tadi? Kata banyak. Ni nak hantar ke Kelantan, mangsa banjir. Bagus keluar. Bagus saja. Yang Cina tadi bagus-bagus 200 setengah. Yang ni bagus-bagus 10 pun tak bagi. Hampir betul lah hati aku tuan-tuan. Kata beriman, tak yakin ke kita? Orang India, Cina, dia buat baik macam mana pun, dia tak dapat apa. Jadi dia buangin. Tapi dia pun yakin tuan-tuan. Saya masuk satu kedai tuan-tuan. Baru ni lah. Kedai jual suat khabar India tuan-tuan. Pergi Kuala Selangor, cari kedai KTR. Kalau tuan-tuan tahulah, ya, India. Ya, nah, tuan kedai tu pagi-pagi duk bagi burung merpati makan. Bukan burung dia, burung merpati dia. Taburnya jagung. Saya nak masuk kedai, saya tanya dia, "Anak, pasal apa you kasih makan ni burung?" Dia tanya saya balik, "You terus tengok sana batu kek?" Mana aku tahu tuan-tuan, aku mana pernah batu kek. Iyalah, pasal apa? Sana pun ada kasih makan, kata dia. Oh, iyalah, pasal apa you kasih makan? Ini bukan you punya burung. Ini kata dia, kita kasih makan ini burung, nanti kita punya Tuhan kasih tambah kita punya rezeki. You tak percaya ke? Oh, aku pula kena ceramah tuan-tuan. Dia pun percaya. Dah sungguh. Ya? Pagi-pagi masuk kedai, semayang dulu dia. Ni, double line tuan mesti. Kita subuh tak semayang, malu tak? Dia semayang. Tu India. India ni tuan-tuan, dapat apa? Tak dapat apa. Allah kata apa? Allah kata yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari kamu akan diperlihat apa yang kamu buat dulu. Qaddamat yadah, buat dulu. Bila dulu? Atas dunia. Atas dunia ni kita buat ni ada CCTV duk rakam ni. Ya. Kiraman katibi ni, ada 2 kiri kanan ni. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ada raqib ada atid duduk rakam. Kamu akhirat besok Allah perlihat yang kamu buat dulu atas dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir bila dia tengok tuan-tuan hak dia buat dulu tak dapat apa hasil, dia kata apa?
Ya Allah, ya Tuanku, alangkah baiknya kalau kami ni jadi tanah turaba. Turab ni tanah, jadi tanah. Nesa, tak dapat apa. Dulu macam-macam buat tapi tak dapat apa. Alangkah baik kalau kami jadi tanah lagi baik, tanah hidup lah. Tuan-tuan, itu kapi kita Islam, insya-Allah ada. Alhamdulillah, tuan-tuan. Itu ada, tuan-tuan. Paling banyak saya pergi, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok. Paling banyak saya duk tengok orang bagi apa? Pakaian. Oh, ini paling banyak, tuan-tuan. Pergi Kuala Lumpur, masjid dia Gucci, belakang penuh pakaian. Pergi Kuala Lumpur, penuh. Pergi ke Dabung, pakaian. Cukup banyak. Pasal kita ni memang kita banyak, paling banyak kita beri pakaian. Bagus, tuan-tuan. Cuma saya nak sebut kita bagi ni bukan apa, tuan-tuan. Ya, bukan kita nak bagi sangat pun. Pasal kita memang baju tak pakai dah. Betul tak? Sungguh. Itu banyak tu. Ya? Kalau kita betul-betul nak bagi, tuan-tuan, pergi di store, beli, baru, hantar. Ini bukan beli di store, kutip baju dalam store, tak pakai. Kutip, gupang, masuk plastik hitam sampah, hantar. Pusat pengumpulan. Sampai sana, orang cari-cari slow, pakai slow, tengok, zip pun tak ada. Bayangkan, tuan-tuan. Zip pun tak ada. Pasal apa? Pasal memang kita tak pakai lama tu. Ada pakcik seorang tu duk cari, timbul banyak kan, duk cari seluar dalam. Cari angkat seluar dalam, tengok 5 lubang seluar dalam. Benda bagi tak payah bagilah. Tu yang banyak tu. Tak percaya pergi tengok, siapa tak ada ya. Pala ada lah, tapi nak sebutnya alangkah baik kalau kita bagi yang lebih baik kan. Kita tak pakai tu yalah. Tuan-tuan. Allah Akbar, tuan-tuan ya. Jadi nak sebut, tuan-tuan ya. Kita ni ikut Nabi lah. Ikut sahabat ni bila orang muhajir itu orang daripada Mekah pergi ke Madinah, orang Ansar ni, tuan-tuan, dia tolong macam mana? Dia bukan tolong macam kita bagi baju-baju hak mana tak pakai dah. Sampai orang sana dia bagi 2 kereta. Bagi 2. Rumah aku ada 2, kau ambil satu. Orang Ansar. Batu orang Ansar ni dia iman dia tu Allah hebat, tuan-tuan. Sebut dalam Quran, martabat hebat Ansar. Ya, duit ada 10,000, kau 5, aku 5. Kita tak dapat dekat tu. Kita dah sambut Maulid panjang tahun. Sambut Maulid ni. Ada. Lepas tu kita Maulid ni kena ingat, Maulid ni bukan kita sambut hari lahir je. Sebab kalau sambut hari lahir, ya, 12 Rabiul Awal, mak kita ni sambut hari lahir. Sebab tu 12 Rabiul Awal, ustaz ni ya, tak pernah tengah. Panggil kuliah ada, ceramah. Ada. Hari lahir senyap sunyi tak ada ya. Pasal kita sambut hari lahir. 12 Rabiul Awal memanglah Nabi lahir. Tapi kena ingat 12 Rabiul Awal juga Nabi wafat. Nabi wafat 12 Rabiul Awal juga. Ya? Ada. Nabi lahir Isnin 12 Rabiul Awal subuh. Nabi wafat 12 Rabiul Awal Isnin juga waktu duha. Tuan-tuan. Bukan sambut hari lahir tak. Saya waktu arwah mak saya hidup lah. Kecil lah pernah tanyalah mak saya ni lahir hari apa? Dululah masa kecil-kecil. Mak saya kata kau lahir hari Isnin. Hari Isnin. Sama macam Nabi lahir dah ya. Tapi tak ada apa hebat pun hari Isnin. Tapi nak sebutlah sama macam Nabi lahir hari Isnin. Ya. Jadi Nabi lahir Isnin, meninggal Isnin. Harap-harap kalau Allah nak matikan saya pun kalau boleh biar Isnin juga. Tapi janganlah Isnin besok ya. Lambat sikitlah ya. Dak ya. Dak sedia lagi aku, tuan-tuan. Dah. Bukan sambut hari, tuan-tuan. Sambut agama yang Nabi bawa tu. Ya, kita nak sambut hari, itulah dia, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ya, ini termasuk amal ibadah kita, tuan-tuan. Sumbangan kita itu, batu kita tak boleh kata beriman saja. Ya, kita kena buktikan. Tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi, tuan-tuan, orang yang kena uji di sana, tuan, saya tertarik bila saya pergi ke Manik Urai, tuan-tuan. Manik Urai ini salah satu tempat yang paling teruk lah, tuan-tuan ya. Saya pergi tengok, memang totally lah, kebanyakan rumah habis lah. Ya, kalau di Dabung, di Kemubu tu jambatan kereta api tu putus. Kalau satu tempat lain tu kereta, jambatan kereta tu putus, ya. Dari Manik Urai saya pergi, tuan-tuan. Ya, kita bagi bantuan lah, ya. Kita bagi duit, saya akan bagi duit ya. Mak kami bawa banyak, kalau bagi barang kena bawa lori, tuan-tuan. Dia bagi duit ya. Duk borak dengan satu orang, ya. Dia cerita dengan saya. Dia kata sekarang ni orang tak berapa nak ada, tak ramai ni kata dia. Biasa kalau orang ada bantuan ramai 1,000 kata dia. Sekarang ni dah tak berapa ramai. Sebenarnya kenapa? Sebab dia kata masing-masing sibuk. Sibuk apa? Sibuk bersih rumah. Rumah kena banjir kan. Orang lain setengah sibuk kata dia. Saya ni kata dia nasib baiklah kata dia. Nasib baik apa tanya?
Nasib baiklah saya ni rumah tak ada, hanyut, tak payah basuh. Oh, tu dia tuan-tuan. Ayat tu saya ingat sampai sekarang. Oh, dia sampai-sampai senyum jawab tu. Saya nasib baik rumah hanyut, tak ada, tak payah nak basuh dah. Senyum je. Oh, saya kata hebatlah dia, Allah uji rumah hilang. Allah uji rumah hilang. Duduk dalam kemah, pergi tengok tak percaya. Rumah kalau kayu confirm tak ada, tinggal tangga batu tu tuan-tuan. Hilang. Dia senyum. Tuan-tuan, kita bukan Allah uji rumah hilang. Selipar hilang. Datang surau mana selipar hilang bertukar. 2 kali pensan. Allah tuan. Dia rumah hilang sendiri. Allah tuan-tuan. Inilah tuan-tuan. Allah uji tuan-tuan. Nak boleh berkenal siapa yang benar-benar beriman. Tapi ada juga Allah uji, tapi tak berubah. Kita pergi bantuan pukul 8 lebih pagi. Tidur tak bangun lagi. Subuh tahu ke mana? Bayangkan. Nah, tu tidur dalam kemah, bukan tidur dalam rumah, tidur kemah atas tikar. Kalau tidur atas tilam bono boleh tahan tak? Tikar tak bangun 8 lebih. Allah, inilah tuan-tuan. Allah yang tak boleh ambil ibrah. Itu bila Allah kata, ya, bila Allah bagi musibah ni. Nah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila Allah bagi musibah ni kita nak balik kepada Allah. Ya, ingat balik pada Allah sebagai teguran, sebagai kafarah ni apa dia? Penghapus dosa. Ya, Allah uji kita, Allah uji susah, Allah uji sakit. Jangan kita rasa Allah marah, Allah tak sayang. Jangan rasa tension, jangan rasa putus asa. Bila Allah bagi ujian, kita sabar. Ingat, bila sabar dia kafarah, Allah ampun dosa. Ya, Allah bagi kita sakit, contoh sakit, tapi ingat dengan sakit kita redha, Allah ampun dosa. Akhirnya dosa kita tak ada, lagi baik daripada Allah bagi sihat, Allah tak pernah bagi susah, tiba-tiba dosa kita Allah balas akhirat, lagi teruk. Ya, dan alhamdulillah tuan-tuan, raya Cina baru ni saya sempat sempat ziarah kubur, ya, almarhum Tok Guru. Allah tuan-tuan, ya, saya tuan-tuan bila dapat berita dia meninggal ni waktu saya kuliah di Shah Alam tuan-tuan, ya, rasa sedih sangat tuan-tuan, ya. Sedih pun taklah sedih sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab berita dia meninggal ni banyak kali dah, ya. Hak paling saya sedih sekali waktu saya dapat berita waktu bulan puasa tahun lepas. Ya, kalau tuan-tuan ingat bulan puasa, hak kapal terbang kita kena tembak tu kan ada keluar berita Tok Guru meninggal. Oh, terkejut tuan-tuan. Nah, tapi tuan-tuan, ya, saya nak sebut tuan-tuan, ya, bagaimana Allah jadikan seorang manusia yang hebat tuan-tuan. Saya pergi ziarah kubur dia seminggu selepas dia sudah meninggal. Tuan-tuan, orang tak putus-putus ziarah, bayangkan tuan-tuan. Ya, orang tak putus-putus baca Quran, orang tak putus-putus datang doa untuk rohnya tuan-tuan. Ya, kereta tu jam nak masuk kena pakai jaga, pakai ramai sangat. Seminggu, bukan hari pertama, seminggu. Kalau dah jaga parking ni makna kereta banyaklah. Kalau kereta macam kita ni mana ada jaga 20 biji nak jaga benda dah. Ni memang banyak. Tuan-tuan, Allah, saya duduk menor depan kubur tu. Menor apa tuan-tuan? Aku esok kalau mati macam mana agaknya? Ada orang yang nak ziarah kubur aku macam ni. Tak putus-putus. Ada orang nak doa ke aku macam ni. Allah tuan-tuan. Ya, besoknya Ustaz Razali Omar pergi. Ya. Dia pergi malam pukul 11. Saya telefon dia, Ustaz, macam mana pergi ziarah kubur tu? Malam ada orang tak? Malam pun ramai. Bayangkan tuan-tuan. Ada. Kita ni besok kalau mati siapa nak doa tuan-tuan? Geng-geng kita ni lah, ahli surau lah. Tapi takkan sepanjang masa. Sekali-sekala boleh lah. Minta Pak Imam minta buat doa tahlil sikit boleh lah. Itu pun kena bagi juga nasi semuka seorang lah. Ni orang tak pernah, tak ada orang suruh. Tuan-tuan Allah. Dan bila dia meninggal tuan-tuan, hari Jumaat tu, dia meninggal malam Jumaat. Saya nak kita renung sama-sama tuan. Saya naik kereta balik daripada sekolah, ya. Rumah saya ke sekolah tak jauh, dekat 10 minit lebih kurang. Jadi saya buka radio, dengar radio, cari-cari stesen radio, buka satu stesen radio yang beri satu penghormatan khas untuk Tok Guru tuan-tuan. Ya. Radio apa? Sinar FM. Pernah dengar tak? Dia kalau orang macam aku dengar lah. Kalau macam tuan-tuan ni klasik nasional lah aku, ya. Aku ni orang muda lagi. Tuan-tuan, DJ-nya Abi Fana. Kenal Abi Fana? Kenal? Kenal tak? Tak kenal semua tak kenal, payah nak cerita. Ni Lopa tak kenal, Abi Fana tak kenal. Dia bagi orang telefon luah perasaan.
tuan-tuan. Yang duk telefon, saya sempat dengar 2 orangnya. Duk menangis-nangis, tuan-tuan. Yang saya duk terharu tu apa? Bila sebut Sinar FM, biasa hak dengar orang macam mana? Dia tak ada ulama dengar Sinar FM, tak ada. Pak Imam dengar Sinar FM, tak ada. Yang dengar FM, Sinar FM ni orang macam aku, macam tuan-tuan lah. Cak ayam, kata Ustaz Azhar, cak ayam, macam kita lah. Orang yang macam ni lah maksudnya, tuan-tuan. Orang biasalah, orang yang tak ada hebat sangat. Dia telefon menangis, tuan-tuan, bayangkan. Satu orang yang saya sempat dengar, orang lelaki telefon. Saya ni kata dia, saya tahu saya ni tak berapa baik. Kerja saya ni kata dia juru solik. Juru solik ni bahasa sedap lah. Kalau kampung mak andam lah. Mak andam. Ya, mak andam. Dah kalau mak andam, tuan-tuan boleh fikir sendiri macam mana. Ya, dia tak ada mak andam, misai pintar begitu, tak ada. Belum sempat andam orang lari dah tak ada. Mak andam yang biasa orang lembut lah, tak. Saya tahu saya tak baik, diri saya ni bukan baik, kerja tak baik, tapi saya sangat sedih bila Tok Guru meninggal. Menangis, tuan-tuan. Saya tak pernah kenal dia, saya tak pernah jumpa dia, tapi saya selalu mengikuti perkembangannya. Allah, tuan-tuan, orang yang begitu tahu nilai Tok Guru menangis. Sedih. Tapi ada pula orang jenis-jenis tak faham, tuan-tuan. Orang dah mati dah. Buat dalam Facebook, dalam blog macam-macam tuduhan-tuduhan kepada orang dah mati. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni apa nilai manusia, tuan-tuan, ni? Ni sebut bila Allah bagi kita ni hijab, dia tak nampak kebaikan. Ni masalah. Allah letak hati kita penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bila ada sakit, Allah tambah sakit. Orang dah mati, buat apa nak keluar benda-benda tak baik, tuan-tuan. Kita kalau orang tu orang tak baik sekalipun, tuan-tuan, dia dah tak ada, dah mati, kita tak boleh cerita keburukan dia walaupun dia dulu ketua perampok, contoh. Ni tuan-tuan, nilai. Itu tuan-tuan ya. Kita ni bila orang alim mati, tuan-tuan, masalah kita satu ya. Orang yang ganti tidak akan sama. Itu cara Allah angkat tarik ilmu ni. Naik, ya? Allah tidak tarik sekaligus dengan cara Allah matikan ulama-ulama. Mati ulama tak ada ganti. Mati orang surau tak ada ganti. Nanti sebab itulah. Mati geng kedai mamak 10 ganti. Itu biasa. Ya, itu ramai lah. Ini kita takut, tuan-tuan ya. Allah, ya. InsyaAllah moga-moga lah, tuan-tuan ya. Ya, nak tunjuk kita perjuangan yang dibawa oleh arwah Tok Guru ni. Perjuangan yang bagaimana kalau kita tak boleh nak nilai, tak tahu nak kata lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah itulah sekarang tuan-tuan malam ni Jadi ada satu buku, tuan, tapi saya tak banyak bawa, ada 3 biji tuan-tuan. Siapa yang nak malam ni, biografi awal Tok Guru ya. Buku ni daripada semalam saya di Alam Budiman, jadi ada ramai dah ambil semalam ya. Jadi ada lebih 3 buah kalau siapa nak ya. Buku ni di pasaran pun mungkin tak banyak lagi, tuan-tuan ya. Terbitan daripada Institut Pemikiran Tok Guru ya, cerita Tok Guru lah, bagaimana dia ditarbiah oleh ayah dia, bagaimana dia belajar, masuklah kisah dia belajar dengan Tok Khurasan, belajar di India, Mesir, dan ada gambar-gambar dia lah, gambar-gambar kenangan waktu dia mula-mula jadi MB ya, ada waktu dia kuliah di Dewan Zulkifli dulu sebelum turun ke dataran ilmu tu, kemudian gambar-gambar berkaitan dengan keluarga dia ya, anak beranak dia adalah gambar-gambar anak, gambar-gambar adik-beradik adalah, tuan-tuan. Bolehlah kalau nak tengok ya. Kalau berminat malam ni ada 3 buah ya, tuan-tuan. Saya bawa yang lebih tu ya. Jadi ni keluarga dia lah. Satu buku sama dengan harga kedai. Harga kedai RM30. Saya nak bersama saja kalau berminat ya. Jadi itu saja, tuan-tuan ya. Dan juga kalau nak menyumbang untuk tahfiz kami ya, Akademi Syahadah Tahfiz Al-Faizin dialu-alukan, boleh juga. Dulu saya dah 2 bulan lepas kita kutip untuk banjir, tapi memang saya tak pergi dah ya, bulan 3 ni saya balik kampung je lah, saya tak pergi banjir dah. Jadi kalau nak derma untuk tahfiz boleh lah, insyaAllah ya. Dan buku ni kalau berminat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.